5 popular rentasan di TV minggu ini. Top 5. Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon untuk memasukkan penghakiman ingkar terhadap Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin Hashim atas kegagalannya memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah oleh Perdana Menteri itu dalam tempoh masa ditetapkan. Anwar memfailkan saman itu terhadap Awang Solahuddin pada 3 Mac lepas berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar berkata, writ dan tuntutan saman itu telah diserahkan kepada Awang Solahuddin selaku defendant pada 3 Mac dan beliau sepatutnya memfailkan pernyataan pembelaan selewat-lewatnya 21 Mac. Katanya, semasa pengurusan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi, kami memaklumkan kepada mahkamah mengenai kegagalan defendant untuk memfailkan pernyataan pembelaan dalam tempoh masa yang diperuntukkan dalam perundangan dan memohon penghakiman ingkar direkodkan terhadap defendant. Selepas merekodkan bantahan kami, Timbalan Pendaftar itu mengarahkan agar perkara tersebut dibawa ke hadapan Yang Arif untuk tindakan selanjutnya. Namun, tarikh pengurusan kes akan ditetapkan kemudian. Nair berkata walaupun pihaknya telah membangkitkan bantahan dan fakta bahawa mahkamah masih belum memberikan apa-apa lanjutan masa dan arahan kepada defendant untuk memfailkan pernyataan pembelaannya. Namun, peguam defendant telah meneruskan dengan pemfailan pernyataan pembelaan. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar selaku plaintiff mendakwa defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat, bangunan Parlimen di sini, semasa mesyuarat pertama Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lepas. Beliau berkata kenyataan tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita yang terakam dalam bentuk audio dan video. Menurut Anwar, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau mempunyai sifat pendendam serta balas dendam, telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya mengarahkan agensi penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk agenda politik peribadi. Beliau mendakwa Awang Solahuddin sengaja dan berniat jahat mengucap serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap plaintiff yang kini Ketua Kerajaan Perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah. Top 4. Anak Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Seksyen hari ini atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu. Muhammad Faisal Hamzah juga berdepan dengan tuduhan memiliki barangan kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan pada tahun lalu. Ketika kejadian, Faisal dan Azizul Abdul Halim yang berdepan dengan tuduhan yang sama merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad. Bagaimanapun, kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, mereka sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual minyak masak memberikan maklumat palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Maklumat itu dikemukakan dalam borang arahan mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan. Berada di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Maklumat itu berhubung dengan dokumen invoice penjualan minyak masak pada Pasar Segar Din Maju. Tertuduh juga melanggar Peraturan 9/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barangan kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had. Kesalahan itu dilakukan di premis perniagaan Rimba Merpati Sendirian Berhad Senawang Seremban pada 11 Ogos 2022. Timbalan Pendakwa Raya KPDN Muhammad Sofian Zakaria meminta mahkamah menetapkan jumlah jaminan tinggi dengan mengambil kira 9 pertuduhan yang disabitkan. Mahkamah menetapkan jaminan bagi setiap tertuduh RM40,000 dan sebutan semula kes untuk serahan dokumen ditetapkan pada 7 Jun ini. Top 3. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin menyifatkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tuntutan bertindih China di Laut China Selatan sebagai tidak bertanggungjawab selain menggadai maruah serta kedaulatan negara. Ahli Parlimen Paguh itu berkata kenyataan tersebut juga cuai dan tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang Perdana Menteri. Malah, Mahyadin mendakwa implikasi daripada tindakan tersebut secara tidak langsung memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah menjadi wilayah Malaysia. Katanya Malaysia masih tegas mempertahankan kedaulatan wilayah dan keselamatan bagi melindungi hak dan tuntutan negara.
Kenyataan Perdana Menteri tentang keterbukaan Malaysia untuk berunding ke atas hak wilayahnya telah mengundang risiko ancaman kedaulatan negara. Kenyataan Perdana Menteri yang dibuat di Parlimen adalah amat lemah, tidak bertanggungjawab dan kelihatan seperti menggadai maruah dan kedaulatan negara kepada kuasa asing. Sebelum ini, Anwar ketika sidang Dewan Rakyat memaklumkan Petronas akan terus melaksanakan kerja-kerja cari gali minyak di kawasan sedia ada di Laut Cina Selatan. Namun menjelaskan kerajaan masih terbuka untuk rundingan sekiranya China merasakan kawasan berkenaan adalah wilayah negara berkenaan. Dalam pada itu, Mahyadin turut mendakwa kawasan cari gali Petronas yang dirujuk oleh ahli Parlimen Tambun itu merupakan dalam wilayah Malaysia dan tidak boleh dirundingkan walaupun dituntut oleh China. Top 2. Mahkamah Rayuan hari ini mengarahkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno, membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada bekas ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berhubung kenyataan fitnah yang dibuat Sanusi 4 tahun lepas. Keputusan itu dibuat mahkamah selepas membenarkan permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah ganti rugi daripada RM50,000 kepada RM120,000 terhadap Sanusi. Peguam mewakili Mahfuz, Nur Azmin Zakaria berkata, rayuan Sanusi sebagai defendant untuk menolak rayuan plaintiff pula ditolak oleh mahkamah. Sesi persidangan Mahkamah Rayuan berjalan secara atas talian melalui aplikasi Zoom. Pada 30 Julai 2019, Sanusi menerusi akaun Facebook miliknya mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena terlibat dalam isu pemindahan Sport Toto ke kawasan itu. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman berdasarkan hantaran yang dibuat itu. Mahfuz mendakwa Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 minit 57 saat di akaun Facebook miliknya pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan Sport Toto di Pokok Sena sambil memegang spanduk yang tertera nama plaintiff. Pada November 2021, Mahfuz menang saman fitnah yang difailkan terhadap Sanusi dengan Mahkamah Tinggi mengarahkan Sanusi membayar RM50,000 kepada Mahfuz. Top 1. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar mengalu-alukan pernyataan bekas ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa ke dalam parti itu seperti mana ahli-ahli politik lain yang akan turut mengikut jejak langkah berkenaan. PAS berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar yang juga veteran UMNO dan bekas menteri. Setiap yang bersama dengan PAS, sama ada kepimpinan ataupun ahli-ahli ini, mereka akan ada peranan masing-masing. Dan saya percaya orang yang mempunyai pengalaman seperti Tan Sri Anwar Musa dan lain-lain juga ada peranan masing-masing yang boleh kita berikan untuk sama-sama memperkasakan PAS itu sendiri. Samsuri berkata beberapa ahli politik yang kecewa dengan kepimpinan parti akan turut menyertai PAS tidak lama lagi. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah. Saya tak boleh sebut nama lagi lah. Tapi insyaAllah ada. Tidak terhenti di situ saja.